Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang dimuliakan. Saudara saya Tasir Khalid Ibrahim Binsa Selangor, Alil Majlis Persoalan Kerajaan Negeri, Speaker, Datuk Seri Kerajaan Negeri dan pegawai, pimpinan keadilan PAS DIP yang hadir, rekan-rekan saya muliakan. Kita mengatur syukur kepada Allah SWT. Kita dengar pidato nasihat dalam tempoh 100 hari. Kita dapat jayakan, laksanakan janji kita merakyatkan ekonomi dan pembangunan di negeri Selangor. Saya katakan yang kasih kalian. Ya, mana ada negeri di bawah pimpinan nama Barisan Nasional bagi air semua. Dari Malaysia di mana negara lain 100 hari pertama kita dengar program yang berbagai. Warga emas tak dilupakan, anak kecil tidak dilupakan, yang miskin diberikan pembelaan yang secukupnya. Hati saya mulia sekali kepada kawan-kawan kita dari UMNO, hijrahlah sungguh. Karena gabungan PAS DIP keadilan ini mungkin dikatakan tidak mantap. Sekarang berkasa dengan kita laksanakan. Selangor negeri penting, negeri utama di Indonesia. Sebenarnya kita menang juga di wilayah persekutuan, tapi wilayah persekutuan tidak ada kerajaan negeri. Selangor dapat pacu pertumbuhan ekonomi yang membanggakan dan meyakinkan. Apa arti pertumbuhan ekonomi? 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. Dan saya sendiri dengan langkah yang Majlis Persoalan Kerajaan Negeri, Kerajaan Negeri Pegawai untuk menumpukan perhatian dan keutamaan bagi mengangkat, menjayakan dan menjadikan ekonomi negeri Selangor satu yang boleh mencecah rekod yang pernah dicapai sebelumnya. Saudara, tetapi apa arti pertumbuhan ekonomi? Kita sebut tumbuhan dulu 10%, sekarang tinggal 5%. Kita sebut pelaburan asing datang, kita sebut kekayaan negeri melimpah, bala tak habis, pasir masih banyak, kemudahan-kemudahan banyak yang ada. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini untuk siapa kalau tidak untuk rakyat? Apakah untuk negeri besar ada yang kerja negeri, ambil niaga, ambil komisen banyak-banyak bagi mereka kaya? Nah, itu cerita dulu. Sekarang bukankah dekat company baru, syarikat baru, saham baru, kereta baru pun tak dibenarkan. Ini dia contoh kerajaan. Pengalaman pimpinan Kelantan bawah Tun Ning Aziz bertahan dalam keadaan tekanan begitu banyak dan diberi sokongan kerana sifat yang sederhana, tidak membazir, tidak mencuri tanah, tidak mengambil harta rakyat, maka rakyat berikan jawaban dan hukuman yang cukup. Saya minggu lalu dengan saudara Wabiling Siang dan Sabtu di Pulau Pinang untuk menyatakan sokongan tentang apa dilakukan oleh Ketua Menteri Lim Guan Eng memacu pertumbuhan ekonomi, membetulkan kesilapan-kesilapan dan memastikan good governance, pengurusan pemerintahan dan kerajaan yang baik dan prinsip pertanggungjawaban ekonomi. Dia fikirkan semua tahu. Saya
sehingga kan seorang ketua menteri China yang mewakili dan memimpin atas nama Pakatan Rakyat, di antara program awal ialah menyatakan masjid patut diimarahkan. Kemudian dia sebut allowance tambahan bagi guru-guru kafah di negeri. Ini maksudnya pakatan kehadiran pas ini yang kita sebutkan. Ada cadangan supaya cepat jadi PM. Terima kasih. Saya akan sentuh modal. Sudah, pertumbuhan ekonomi akan hanya bermakna kalau kita dapat memberi keyakinan kepada pelabur tempatan dan pelabur asing. Caranya dasar ekonomi Indonesia berlurus kepada pertumbuhan, menggalakkan dan memberikan insentif pelabur asing datang. Pentadbiran cepat, kelulusan cepat, rasuah dibatalkan, baru orang yakin dan dia datang pelabur. Minggu lalu saya dengan Tan Sri Khalid bin Saud dan beberapa pegawai dari Negeri Selatan satu hari ke Dubai sampai jam 9 pagi, mesyuarat dari 10 pagi sampai malam, belanja yang paling minimum, berjumpa dengan tokoh-tokoh peniaga-peniaga besar yang akan datang dan jadikan Selangor negeri utama pelaburan. Cuma yang menarik perhatian saya dan menyebabkan saya memberi sokongan kepada kerajaan negeri Selangor, Pakatan Rakyat, dua pimpinan Tan Sri Khalid dari Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, dari Saudara Hasan Ali dan lain-lain. Sebab mereka fikir soal pertumbuhan, dan tanpa pertumbuhan kita tak boleh lagi berkaya. Tetapi mereka tidak mau bicara pertumbuhan ekonomi ini kalau ada cara kita mengendalikan kuasa secara rakyat, ambil keuntungan untuk pribadi dan keluarga. Sebab itu di negeri Selangor, pemimpin-pemimpin kerajaan negeri diharamkan terlibat dalam perniagaan pribadi atau keluarga. Jadi saudara, sebab ini prinsip adil wa ihsan. Kita tiap khutbah jemaat kita dengar innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan. Adil dan ihsan ini yang mesti menjamin kesejahteraan bersama. Kita catat pertumbuhan, kita agihkan dengan baik. Inilah program yang dilakukan oleh Tan Sri Khalid sebentar tadi. Dan kita tengok beberapa tindakan lain. Perak dan Kedah, selain dari dua negeri saya sebutkan, dan Kelantan dan juga Kedah, menghalau dan mempertahankan prinsip yang sama. Kerana inilah pegangan dan prinsip Pakatan Rakyat. Kita bukan minta sokongan untuk memperkayakan pemimpin-pemimpin kita. Kita minta sokongan untuk mengangkat taraf hidup rakyat. Tak kalah berbaca di bomba. Dan sekali sebut satu contoh kecil, pasir Islam. Karena pasir ini jadi rentan, harus diurus secara khusus. Karena kalau dulu pendapatan dari pasir 17-20 juta, kerana kelulusan itu ikut kepada koloni-koloni parti masing-masing. Sekarang